Saya teruskan dengan modul 3, jadual pengurusan tanaman dan juga kawalan rumpai. Okey. Okey tuan-tuan, tujuan jadual pengurusan tanaman untuk tanaman nenas ni, kenapa tuan-tuan perlu buat, senang cerita ni rekod ladang lah tuan-tuan Rekod ladang tuan-tuan perlu wujudkan untuk tanaman nenas sebab dia adalah tanaman yang mengambil masa lama tuan-tuan Takut tuan-tuan lupa, aku baja bulan berapa hari tu Aku merumput hari tu bulan 2 ke bulan 4. Bila last aku masuk kebun aku tu. Itu. Jadi maknanya tujuan jadual pengurusan tanaman ni diwujudkan adalah untuk kita merekod kerja-kerja yang telah kita buat di tapak tersebut. Okey, jadi tidaklah kita terpinga-pinga kena PKP, last PKP hari tu aku masuk bulan berapa itu jadi bila ada rekod ni tidaklah kita blur sangat. Okey, dia untuk menjamin projek yang efisien dan efektif lah. Sebagai senarai semak pun satu. Okey, baja dah berapa kali, racun dah berapa kali, dah habis berapa banyak racun. Okey, dah berapa banyak, dah berapa tong racun kita beli, dah berapa beg baja kita beli. Okey. Dan dia juga adalah mengikut manual yang telah kita sendiri di pihak lembaga nenas wujudkan. Okey. Okey, ini adalah peringkat kerja yang asas tuan-tuan Ini peringkat kerja yang asas untuk tuan-tuan rekod di jadual ni tuan-tuan. Okey. Dalam jadual ni biasa untuk selepas tuan-tuan terima benih itu, dia akan jadi hari yang kosong lah. Permulaan projek. Day 0. Okay, day 0. So, kalau ikut dalam jadual ni, kita perlukan, tuan-tuan perlu habiskan dalam masa 21 hari. Okay? Okay, dalam masa 21 hari inilah tuan-tuan akan terima benih. Buat batas. Racun sebelum penanam. Okay? Dalam 21 hari ni, tuan-tuan perlu siap tanam. Okey? 21 hari ni. Kat sinilah tuan-tuan dah mula merekod dah ni. Hari apa, buat apa, racun apa, okey? Berapa racun pracambah, berapa racun, berapa bromosil, berapa diuron, okey? Berapa paraquat, berapa jenis-jenis racun tu tuan-tuan rekod. Sebab harga racun ni berbeza-beza tuan-tuan Jadi kelebihan bila kita merekod ni, kita dapat kira lah kita punya tahap kerugian. Sebenarnya sekiranya rekod-rekod ni tidak wujud, nanti besok dah selesai kita punya projek tu, tidaklah kita tertanya-tanya kat mana sebenarnya aku habiskan aku punya modal. Jadi di sinilah kita boleh rekod segala modal yang kita keluarkan. Seperti tuan-tuan tengok tu, hari yang ke-21 siap. Okey, siap tanam tu adalah hari kosong. Hari kosong sebelum sebulan setengah ni, semburan baja semburan 1 ni. Okey. Tadi kosong hingga 21 hari tu adalah proses menanam. Okey, kosong hingga 21 hari tu itu maksimum lah tuan-tuan sebab satu hari kurang-kurang satu orang tanam pun dalam 5,000 pokok. So kalau nak habiskan, katalah tuan-tuan punya projek tu 5 ekar. Satu hari tuan-tuan kena ada, katalah tuan-tuan ada 5 ataupun 6 orang bekerja. Jadi satu hari dapat 6 kali 5, 3,000, 30,000. 3,000 ke? Itulah 5,000 dapatlah 30,000 seorang. 6 orang punya kerja dalam satu hari. Tu memang expert lah tu. Kalau tuan-tuan dapat tenaga kerja yang expert je itu, memang syukur Alhamdulillah lah. Tapi kalau yang biasa-biasa tuan-tuan 500, 1,000, tu standard lah. Satu hari kalau tuan-tuan dapat. Tapi kalau ni, tuan-tuan perlu buat pengiraan lah di situ berapa sebenarnya upah. Sama ada tuan-tuan nak mengupah secara borong ataupun tuan-tuan nak mengupah secara gaji hari. Okey? Begitulah. Okey?
Kemudian perkara-perkara lain dalam penanaman nanas ni tuan-tuan boleh selesaikan dalam tuan-tuan boleh selesaikan dengan tenaga kerja cukup 1 ataupun 2 orang kerana mengikut kiraan jabatan tenaga kerja. Lebih kurang itulah. Untuk 10 ekar nenas, tenaga kerja yang disyorkan adalah 1.7 orang. Jadi lebih kurang macam itulah, 1-2 orang lah, tak mana nak cari 0.7 orang tu kan. 2 orang lah, 10 ekar 2 orang lah. Untuk kerja-kerja biasa di ladang nanas. Okey. Cuma ada 2 je lah perkara yang memerlukan tenaga kerja yang agak ramai kerana kita mengejar masa, iaitu menanam dan juga menuai. Okay, sebab menuai ni biasa tuan, menuai ni akan ikut pada permintaan pasaran lah. Kalau dia kata satu hari nak 30,000 lah tuan-tuan tuai satu hari. 30,000 tu pun biasa tuai pagi lah. Kalau tengah hari pengsan nak habiskan tu. 30,000 biasanya petang semalam dah tuai separuh, pagi ni tuai separuh lagi. Tengah hari naik lori jalan. Biasanya begitulah. Itu adalah antara tenaga kerja yang ramai lah. Selain daripada kerja-kerja menuai dan juga menanam ni, tuan-tuan boleh siapkan kerja-kerja biasa ni dalam 10 ekar lebih kurang 2 orang lah, 2 orang tenaga kerja. Boleh cover. Tak percaya nanti tuan-tuan buat lah. Okey, boleh. Semburan baja 1 pada umur 1.5 bulan. Kemudian kawalan rumpai adalah secara berkala lah tuan-tuan. Janganlah tuan-tuan ikut jadual ni 1.5 bulan, okey aku masuk kebun 1.5 bulan, aku umur 3 bulan baja 1, 3 bulan, 1.5 bulan, 3 bulan, 1.5 bulan tak masuk tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan tak masuk ke kebun ni dalam 1.5 bulan, macam-macam boleh jadi tuan-tuan. Pokok hilang lah, rumput bermaharaja lila, macam-macam. Jadi jadual ni adalah kerja-kerja utama. Tapi macam kawalan rumpai secara manual ni, tuan-tuan digalakkan masuk secara berkala lah. Kalau boleh hari-hari lah tuan-tuan masuk kebun. Jangan ditinggal-tinggal lah pokok tu. Kesian pokok tu, tak ada kawan. Dah lah tuan dia tanam tinggal. Datang-datang nak tuai je. Macam tak berbaloi lah pula kan buat projek macam itu. Jadi ini adalah sebagai buku log lah. Buku log tuan-tuan, tarikh-tarikh yang perlu tuan-tuan log untuk buat kerja-kerja utama. Okey, boleh tuan-tuan Kalau ada soalan boleh tinggalkan di chat. Okey, kawalan rumpai tuan-tuan Okey, rumpai. Apa itu rumpai? Rumpai kita tafsirkan sebagai tumbuhan yang hidup di atas kebun, di dalam kebun, dan kewujudannya sangat tidak diperlukan. Okey. Kalau macam ni, macam yang tuan-tuan tengok ni sebagai contoh gambar ni, menariklah ni antara kebun-kebun yang kesan kebun yang tuan-tuan, yang tuannya tinggalkan secara rare lah ni. Memang jarang-jarang berlaku tuan-tuan sebenarnya. Kebun-kebun nanas ni semua rajin tuan-tuan. Sepatutnya dia adalah seorang rajin. Kalau kes-kes yang begini ni, kes-kes terpencil lah. Rare lah macam ni. Cuma kalau jadi macam ni jangan viral tuan-tuan Sebab penat lah tuan-tuan. Kalau viral je kita kena turun padang. Viral je kena turun. Sebab musim-musim PKP ni susah sikit tuan-tuan. Kalau macam ni biasanya kalau tak PKP tak viral lah. Okey, kaedah kawalan. Biasa kaedah kawalan rumpai di ladang nanas adalah dengan secara kultura, iaitu racun cap tangan. Okey, kalau tangan tuan-tuan dua lah racun tu. Okey, ataupun secara mesin, kita boleh masukkan mesin jentera-jentera ringan di antara lorong-lorong nanas tu, dan juga racun kimia. Racun kimia ni kalau boleh tuan-tuan buatlah sebagai pilihan yang terakhir. Sekiranya tuan-tuan tidak dapat lagi nak kawal pakai tangan, tenaga kerja pun dah tak ada ni, barulah kita cadangkan kawalan secara kimia ataupun menggunakan racun rumpai. Kerana apa tuan-tuan pokok nanas ni walaupun dia sudah berusia 8 bulan, 9 bulan,
sekiranya dia terkena racun secara banyak, dia tetap juga akan terencat pertumbuhannya tuan-tuan. Sekiranya pertumbuhan pokok tu terencat, maka pengeluaran hasil juga akan terjejas. Sama ada hasil-hasil tuan-tuan tidak mencapai kualiti ataupun hasil tuan-tuan itu mempunyai residu racun yang tinggi. Okey, residu logam berat yang tinggi. Mana sekiranya berlaku perkara-perkara ini, bukan saja tuan-tuan bertanggungjawab terhadap alam sekitar, tapi tuan-tuan juga perlu bertanggungjawab sekiranya pengguna memakan buah-buah tuan-tuan yang mengandungi racun kimia yang tinggi ataupun mempunyai residu logam berat yang tinggi. Tuan-tuan okey, boleh tuan-tuan Okey, kalau macam inilah. Ini kes yang paling teruk yang pernah saya jumpa lah ni. Yang sempat saya ambil gambar lah. Ada yang lagi teruk yang tak pernah ambil gambar pun ada lagi. Ni mungkin PKP lah tuan-tuan. Mungkin. Tapi tu 2015 mana ada PKP tuan-tuan. Tu sendiri-sendiri faham lah. Okay. Okey, tu macam tuan-tuan tengok tu, yang sebelah tu memang dia menggunakan racun cap tangan tuan-tuan. Tangan dia 4 tu, seorang baju putih, seorang baju biru. Tu memang paling terbaik lah tu tuan-tuan. Ni pun dia bersihkan sebab bos nak datang. Kalau bos tak datang, begitulah kesudahannya. Okey tuan-tuan jangan. Kalau boleh jadi pekebun nanas ni, rajin-rajinlah datang ke kebun. Kalau macam ini tuan-tuan kalau pokok tuan-tuan berusia 4 bulan, 5 bulan dan keadaan tanaman tuan-tuan adalah seperti ini, pertumbuhan pokok tuan-tuan terencat dan tarikh pengeluaran hasil akan beranjak lebih lama daripada tuan-tuan boleh harvest 12 bulan. Sekiranya begini kejadiannya, maka mungkin akan jadi 18 bulan ataupun 24 bulan ataupun tinggal terus. Kita racun je buat tanam lain. Okey? Itulah maknanya perlulah rajin-rajin tuan-tuan menghadirkan diri ke ladang-ladang yang tuan usahakan. Okey tuan-tuan Okey, ini adalah antara racun-racun yang dikatakan dapat mengawal rumpai. Dapat mengawal rumpai tetapi tidak memberikan kesan yang ketara kepada pertumbuhan pokok nanas sekiranya terkena kepada disembuhkan, terkena semburan tu pada pokok nanas. Ini adalah racun-racun yang mild, yang rendah residunya, okey, bromosil, ametrin, diuron dan atrazin. Kerana tuan-tuan perlu diingatkan, racun-racun 4 jenis racun ini disyorkan untuk pertumbuhan anak rumpai tuan-tuan racun rumpai yang baru bercambah daripada benihnya. Bukan rumpai yang macam gini tuan-tuan. Ini bapak rumpai ni. Kalau pakai diuron paling mahal tuan-tuan Kalau pakai diuron sekilo pun 1 liter, macam ni memang tak mati tuan-tuan. InsyaAllah tak mati. Okey. Jadi yang ni adalah kawalan rumpai untuk anak-anak benih tuan-tuan sekiranya benih-benih terdapat anak-anak benih kecil seperti slide yang gambar slide di sebelah kiri tu, itu bolehlah tuan-tuan buat rondaan, buat semburan secara spot spray, bancur dalam satu knapsack, sembur di kawasan-kawasan yang hancur yang ni, racun ni, 4 jenis ni, bancur dalam satu knapsack, sembur hanya di kawasan-kawasan yang tuan-tuan tengok ada rumpai-rumpai yang baru bercambah. Jadi okay, sekiranya racun-racun ni tuan-tuan terkena kepada pokok nanas, apakah kesan dia tuan-tuan Kesan dia tidaklah ketara seperti racun-racun sentuh atau racun serap. Dia masih lagi memberi kesan pertumbuhan kepada
kepada pokok nanas kita, tapi boleh dipulihkan dengan baja semburan. Okey, baja semburan yang kita akan showkan untuk slide yang selepas inilah. Okey.